Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah, bertanggungjawab menjadi moderator pada aktiviti forum hari ini. Sebelum kita memulakan majlis, seeloknya kita membuka dahulu majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjelaskan perjalanan aktiviti forum kita pada hari ini. Aktiviti forum pada hari ini dibahagikan kepada 2 pusingan dan pada setiap pusingan saya akan mengajukan persoalan kepada ketiga-tiga panel kita yang dimuliakan untuk dijawab. Para hadirin sekalian, aktiviti forum kita pada hari ini adalah sistem ekonomi Daulah Umayyah. Dengan ini, saya akan segera memberikan persoalan kepada panel kita yang pertama, iaitu soalannya adalah, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Bolehkah panel pertama kita menceritakan sedikit sebanyak mengenai sejarah Daulah Umayyah sebagai pemahaman asas kepada kita sebelum mendalami lagi tajuk utama forum kita pada hari ini? Silakan panel kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan panel yang arif lagi bijaksana dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kepada Cik Moderator yang mengajukan soalan sebentar tadi berkenaan sejarah Daulah Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah diasas oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijrah, dan kerajaan Umayyah ini bertahan sehingga tahun 132 Hijrah, iaitu selama 91 tahun di bawah pimpinan 14 orang khalifah. Jadi kita bercakap sedikit mengenai pengasas kerajaan Bani Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau sebelum menubuhkan kerajaan Bani Umayyah, beliau adalah seorang ahli politik yang dikagumi. Antaranya beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi Gubernur Syam dalam satu tempoh yang masih lama semasa zaman pemerintahan Saidina Uthman. Dan kerajaan Bani Umayyah ini sangat terkenal dengan perluasan wilayah. Suka saya untuk bandingkan sistem pemerintahan semasa zaman Khulafaur Ar-Rasyidin dengan sistem pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Bezanya, pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin berbentuk demokrasi, manakala kerajaan Bani Umayyah bersifat monarki, iaitu diwarisi. Dan semasa zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, umat Islam pada waktu itu diberi pilihan untuk memilih khalifah, berbanding dengan kerajaan Bani Umayyah ini merupakan kerajaan pertama Islam yang menggunakan sistem pemerintahan berbentuk monarki. Seterusnya kita bergerak kepada prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang diamalkan oleh kerajaan Bani Umayyah. Terdapat 9 prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam, iaitu yang pertama, kebebasan individu. Yang kedua adalah hak terhadap harta. Yang ketiga, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Yang keempat, persamaan sosial. Yang kelima, jaminan sosial. Yang keenam, sumbangan kekayaan secara meluas. Yang ketujuh, larangan mengumpulkan kekayaan. Yang ke-8, larangan terhadap sikap antisosial. Dan yang terakhir, kesejahteraan individu dalam masyarakat. Jadi sampai di situ saja penerangan saya atas soalan Cik Moderator sebentar tadi. Terima kasih untuk jawapan daripada panel kita yang pertama. Sekarang saya akan mengajukan persoalan kepada panel kita yang kedua, iaitu kepada Cik Syuhada. Untuk melihat kemajuan sesebuah kerajaan, sistem pemerintahan sesebuah negara merupakan faktor utama yang turut menyumbang kepada kemajuan. Oleh itu, bolehkah panel kita yang kedua menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Daulah Umayyah? Silakan panel kita yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator di atas soalan yang ditujukan sebentar tadi. Apakah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan Umayyah semasa pemerintahannya? Pada awalnya, pemerintahan yang dilakukan oleh Khulafaur Ar-Rasyidin adalah berbentuk sistem demokrasi
iaitu dipilih untuk menjadi khalifah. Namun begitu, setelah Muawiyah dilantik sebagai pemerintah yang baharu, beliau merombak sistem pemerintahan dengan menjadikan pemerintah seterusnya adalah daripada ahli keluarganya, iaitu menjadikan sistem monarki. Muawiyah menjadikan anaknya iaitu Yazid sebagai pemerintah selepasnya. Penerapan waris ini adalah diambil daripada kepimpinan oleh Persia dan Byzantine. Namun begitu, banyak penolakan dan pembantahan yang berlaku untuk menjadikan Yazid anak Muawiyah ini sebagai pemerintah. Namun banyak kebaikannya menjadikan Yazid ini sebagai pemerintah kerana dapat menyatukan masyarakat dan hidup dalam keamanan. Selain itu, Muawiyah melakukan banyak penaklukan wilayah sehingga menyebabkan kerajaan tidak tersusun. Namun begitu, Muawiyah sangat bijak dalam mengaturkan kerajaan. Dia telah menggabungkan wilayah-wilayah yang ditakluk menjadi sebuah daerah yang baru, dan sebuah daerah ini dilantik oleh amir dan gubernur bagi memudahkan sistem pentadbiran dan menjadikan mereka sebagai pentadbir di daerah-daerah tersebut. Kesan daripada ini menjadikan penjimatan belanja ekonomi kerajaan Umayyah. Selain itu, memudahkan hubungan politik. Selain itu, Muawiyah juga menukarkan Baitul Mal diubah menjadi harta keluarga negara. Muawiyah juga mewajibkan masyarakat rakyat untuk simpan pajak dan tidak menyoal berkaitan dengan penggunaannya. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, sungguh bermanfaat info-info serta input-input yang diberikan oleh panel kita yang kedua. Sekarang, saya akan beralih kepada panel kita yang ketiga. Soalan untuk panel yang ketiga adalah, untuk melaksanakan sesebuah dasar, prinsip yang menjadi asas kepada dasar tersebut mesti diterapkan sebagai peneguhan. Oleh itu, apakah dasar sistem ekonomi Islam? Dipersilakan kepada panel kita yang ketiga untuk menjawab soalan tersebut. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada moderator kerana sudi menanyakan soalan tentang sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz. Okay, sebagaimana yang kita ketahui, Khalifah Umar Abdul Aziz merupakan antara khalifah yang sangat yang sangat dikenali sebagai seorang yang sangat baik hati, prihatin, berkasih sayang terhadap rakyatnya. Okay, dan ini juga satu titik yang gemilang di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Okey. Khalifah Umar Abdul Aziz juga telah Khalifah Umar Aziz tidak pernah sesekali mengambil harta ataupun pendapatan daripada Baitul Mal sendiri, kerana beliau merasakan Baitul Mal tu merupakan hak dan keperluan pendapatan yang perlu dibagi kepada rakyat. Okey, pada zaman pemerintahan beliau telah mempeningkatkan prioritaskan pembangunan, pembinaan di kerajaan Islam pada waktu itu, dan telah menambahkan lagi perluasan wilayah jajahan Islam. Okey, seterusnya Khalifah Umar Abdul Aziz juga telah perbaiki, membetulkan balik aturan timbangan kewangan dari segi jual beli, dan beliau juga telah menghapuskan bayaran cukai, buruh paksa, dan membaiki semula pembangunan jalan-jalan raya di wilayah jahat Islam, termasuk pusat pemerintahan Islam Bani Umayyah.
Okey, dan beliau juga antara yang menarik juga beliau telah menaikkan taraf dan menjaga semula tanah pertanian. Okey, seperti mana beliau juga melarang mengharamkan penjualan tanah pada waktu itu supaya supaya orang kaya tidak memberi tanah dan menguasainya sepenuh. Okey, lepas tu maksudnya dia tidak menjual kepada orang kaya yang tamak untuk dalam beli tanah. Okey, lepas tu beliau juga tidak sesekali mengambil cukai daripada petani-petani yang tidak dapat suburkan mereka punya pertanian. Manakala kalau pertanian ni yang subur, baru beliau akan mengambil cukai terhadap pertanian mengikut kemampuan petani-petani waktu itu. Dan juga beliau banyak menghabiskan pengurusan zakat dan kewangan negara dalam membantu fakir-fakir miskin kepada orang yang memerlukan, sehingga pada waktu kerajaan itu tidak ada siapa lagi yang kata layak untuk menerima zakat kerana semua cukup senang waktu itu, semua cukup senang dan semua orang waktu itu berupaya pada waktu itu maksudnya mereka semua dah ada pendapatan dan lengkap dan tidak perlukan bantuan. Pada itu sehingga waktu itu kaya lah di zaman kerajaan Bani Umayyah. Hal ini punca kerana sikap Khalifah Umar Abdul Aziz juga yang suka membantu orang lain dan suka membantu orang lain, melihatkan keamanan, kasih sayang kepada rakyatnya, sehingga kerajaan Abbasiyah itu menjadi kerajaan Umayyah waktu itu menjadi mewah dan berjaya di sepanjang pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Okay, itu saja daripada saya. Kembali kepada moderator. Sekian, terima kasih. Selesai sudah pusingan kita yang pertama. Begitu pantas masa berlalu. Namun, kita mendapat banyak ilmu daripada perkongsian ketiga panel kita. Sekarang saya akan memulakan pusingan yang kedua dengan mengajukan persoalan kepada panel kita yang pertama, iaitu soalannya adalah: apakah sumbangan tokoh Islam dalam kemajuan ekonomi Islam? Silakan Cik Afini untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada Cik Moderator yang mengajukan soalan untuk pada pusingan kedua ini, iaitu berkenaan sumbangan tokoh Islam dalam kemajuan ekonomi Islam. Seperti mana yang kita maklum bahawa kerajaan Bani Umayyah ini banyak menyumbang dalam pelbagai bidang sehingga membawa kepada kemajuan dalam pemerintahan Islam. Namun terdapat juga bidang yang tidak begitu menonjol, tetapi kita perlu diingatkan bahawa masih terdapat sumbangan pemikiran oleh tokoh-tokoh Islam. Antaranya adalah Abu Yusuf. Beliau merupakan seorang tokoh ekonomi Islam dan beliau hidup semasa zaman pemerintahan Khalifah Hashim. Antara sumbangan beliau adalah beliau menulis kitab Al-Kharaj, iaitu kitab yang membahaskan tentang pengurusan ekonomi secara bijak. Dalam kitab itu membahaskan tentang pajakan, sumber pendapatan negara seperti ghanimah, fai, kharaj, usyur, jizyah dan sedekah. Dan banyak ramai tokoh-tokoh Islam yang menjadikan yang menganalisis pemikiran Abu Yusuf. Dan kitab ini juga dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan dan membahagikan setiap jenis harta sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil nakliyah dan juga akliyah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cik Moderator yang mengajukan soalan. Terima kasih kepada Cik Afini untuk soal dengan jawapan yang diberikan. Sekarang kita akan beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu soalannya adalah: terdapat beberapa orang Khalifah Umayyah yang banyak memberi sumbangan kepada kemajuan ekonomi kerajaan Umayyah. Boleh Cik Syuhada nyatakan beberapa kemajuan ekonomi yang dilaksanakan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khalifah
Abdul Malik bin Marwan. Dipersilakan panel kita yang kedua untuk menjawab soalan ini. Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang ditunjukkan. Apakah sumbangan yang diberikan oleh kerajaan Umayyah semasa pemerintahan Muawiyah dan Abdul Malik bin Marwan? Apa sumbangan mereka? Pertamanya, kepada Muawiyah, semasa pemerintahan beliau mewujudkan perkhidmatan yang dilengkapi dengan prasarana yang sangat lengkap. Selain itu, beliau juga menguatkan angkatan tentera, melakukan cetakan mata wang dan menaik taraf fungsi Jabatan Qadi. Selain itu, beliau juga menetapkan penggunaan pemberian gaji tetap kepada para tentera secara adil dan bijak. Manakala semasa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dari segi kewangan, semasa itu Romawi meminta untuk memadamkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim di mata wang tersebut. Dan usul daripada Romawi ini ditolak secara keseluruhan oleh Abdul Malik bin Marwan. Lalu beliau mencetak wang dengan kalimah mengekalkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan menyebarkan wang tersebut ke seluruh wilayah Islam. Selain itu, jika berlakunya kesalahan semasa pencetakan wang tersebut, mereka yang bersalah akan diberikan dengan hukuman takzir. Selain itu, beliau juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi pentadbiran dan bahasa pentadbiran dengan menjadikan seluruh pentadbir menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama mereka. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih untuk jawapan yang diberikan oleh panel kita yang kedua. Sekarang soalan untuk panel kita yang ketiga adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sebagai seorang khalifah yang amat disegani dan dicintai oleh rakyatnya. Beliau memberi banyak sumbangan dalam pelbagai bidang, lebih-lebih lagi bidang ekonomi. Nyatakan sumbangan yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Jawapan akan diberikan oleh panel kita yang ketiga. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator kerana sudi menanyakan soalan tentang apakah dasar sistem ekonomi Islam. Okay, iaitu terdapat 9 prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebebasan individu, yang kedua hak terhadap harta, yang ketiga ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, yang keempat persamaan sosial, yang kelima jaminan sosial, yang keenam sumbangan kekayaan secara meluas, yang ketujuh larangan mengumpulkan kekayaan, yang ke-8 larangan terhadap sikap antisosial, yang ke-9 adalah kesejahteraan individu dan masyarakat. Baiklah, saya akan terangkan 3 isi ataupun prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebebasan individu. Kebebasan individu ni adalah hak ataupun bebas kita beri kepada setiap individu dalam pemilihan agama, dalam memberi pandangan dari segi harta dan sebagainya. Okey, untuk bahagian hak pemberi pandangan ataupun sokongan adalah sangat penting kepada setiap individu dalam membangunkan ekonomi negara kerana setiap pandangan individu adalah sangat berbeza dan ia menjadikan satu punca ataupun sokongan kepada negara untuk menambahkan lebih baik dari segi ekonomi, dari segi peningkatan perancangan pembangunan perniagaan dan ekonomi dalam negara. Okey, seterusnya persamaan sosial. Persamaan sosial ini diberikan kepada rakyat, iaitu kerajaan membahagikan beberapa
kewangan, membahagikan kekayaan kepada sumber ekonomi kepada rakyat. Sebagai contoh, segi bantuan sehari hidup ataupun bantuan kepada rakyat. Lepas tu mengambil inisiatif dengan menjayakan zakat, wakaf untuk disama kata rata bagi kepada rakyat yang mana yang memerlukan. Okey. Dan juga pada zaman kerajaan Bani Umayyah juga perkara ini telah berlaku kerana pada zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Umayyah juga merupakan kerajaan Islam yang terkaya kerana terbinanya Baitul Mal yang sangat berjaya dan telah mengaut ke banyak kekayaan dan telah diagihkan kepada rakyat dan bahagian bawah jajahan pemerintahan. Okey, yang ketiga adalah jaminan sosial. Okay, jaminan sosial ini bermaksud setiap individu itu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan setiap warga Islam tinggal dalam negeri yang diperintah oleh kerajaan Islam itu dijamin mempunyai kepentingan dan keselamatan. Okay, kat sini bermakna walaupun kita merupakan kerajaan Islam, contoh ibarat kerajaan Umayyah, kerajaan Islam dan Malaysia merupakan kerajaan Islam, kita memberi hak jaminan keselamatan dan orang kata bantuan kepada rakyat, dan bagaimanapun kepada rakyat yang bukan Islam kita turut juga memberi sumbangan dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan negara. Seperti kerajaan yang bukan Islam memberi orang kata orang Islam wajib membayar zakat untuk kata menstabilkan kerajaan pemerintahan dalam pengagihan kekayaan sama rata kepada rakyat, dan manakala untuk rakyat yang bukan Islam perlu membayar cukai untuk menjamin keselamatan mereka duduk di negara Islam. Okey, itu saja jawapan daripada saya. Kembali kepada moderator. Sekian. Selesai sudah kedua-dua pusingan untuk aktiviti forum pada hari ini. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil isi-isi yang telah diberikan oleh ketiga-tiga panel kita sebentar tadi. Kesimpulan yang dapat saya buat adalah perkembangan ekonomi Islam pada dinasti Umayyah merupakan sebuah catatan sejarah yang dapat diambil pelajarannya. Sebuah sistem yang tersusun memerlukan kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya untuk melancarkan sistem ini. Dengan ini, sistem yang dilaksanakan sudah pasti dapat berjalan dengan baik. Kedatangan Islam telah berjaya mengubah situasi ekonomi yang sebelum ini dipenuhi dengan penipuan, riba dan banyak lagi unsur negatif bertukar menjadi sistem ekonomi yang mematuhi syariat. Polisi pemerintahan dan kesungguhan pemerintah serta rakyat dalam melaksanakan aktiviti ekonomi negara merupakan faktor terpenting dalam memperkasakan sektor ini. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah mencontohi kesungguhan pemerintah Islam, lebih-lebih lagi pemerintah Islam yang terdahulu dalam memastikan kerajaan Islam mencapai kemajuan untuk keselesaan masyarakat Islam, di samping turut berusaha menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Itu adalah kesimpulan yang dapat saya buat. Terima kasih diucapkan kepada ketiga panel kita untuk kerana meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Sekarang saya akan menutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul As.